pastinya kita nak teruskan siaran kita pada pagi ini dengan berkongsi satu projek ataupun program yang cukup memberi inspirasi kepada kita semua. Yang dikenali sebagai Projek Pearl berbahasa Inggeris di masjid. Wow, Masya Allah. Dan program ini telah pun dijalankan sejak 2018 dan kita bersama dengan tetamu kita yang akan menceritakan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan projek ini, iaitu saya kenalkan Profesor Madya Dr. Adelina Asmawi selaku Ketua Jabatan Pendidikan Bahasa Fakulti Pendidikan Universiti Malaya pengasas Projek Pearl. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih atas jemputan. Ya, sama-sama. Masya Allah. Dan juga ditemani oleh Hafizah Nazirah Firdaus selaku mahasiswa tahun kedua jurusan TESOL Universiti Malaya dan juga merupakan Ketua Sukarelawan Projek Pearl. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebagai permulaan, Prof. Okey, Doktor. Mungkin boleh perkenalkan kepada masyarakat yang sedang menonton kita pada ketika ini sedikit berkenaan latar belakang Projek Pearl ini. Diasaskan pada tahun 2018. Mungkin apa antara inspirasi Doktor untuk mengasaskan projek ini? Projek Pearl ini objektifnya pada asasnya ialah untuk membantu anak-anak miskin bandar menguasai bahasa Inggeris, membina keyakinan diri mereka dan juga untuk supaya mereka bersaing di masa hadapannya dengan digital literacy juga. Ianya juga berasaskan objektifnya untuk melatih sukarelawan untuk yang berminat untuk menjalankan aktiviti kesukarelawanan tapi tak ada latihan. Jadi kami cuba melakukan ini untuk anak-anak miskin bandar lah, anak-anak B40 khasnya. Okey. Dan kalau peringkat usia tu yang join projek ini? Mereka dalam umurnya dalam kalangan 10, 11, 12 macam itulah. Okey. Kalau dewasa nak join sekali boleh ke? Biasanya untuk anak-anak miskin bandar ni dewasa tu kita tak pilih lah. Tak galak. Pilih anak-anak saja. Anak-anak saja. Supaya dia kelompoknya sama umurnya dekat-dekat tu. Ya. Alhamdulillah. Itu inspirasi cukup besar untuk kita semua lah. Dan kita nak tanya jugalah pengalaman daripada seorang mahasiswa yang cukup memberi inspirasi kepada kita yang cukup terlibat. Difahamkan mahasiswa cemerlang yang juga merupakan ketua sukarelawan Projek Pearl ini. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa antara pengalaman yang ditimba sepanjang terlibat dengan Projek Pearl ini? Pengalaman pertama sekali saya rasa pengalaman yang antara paling saya boleh highlightkanlah waktu saya menjadi ketua sukarelawan ni adalah bila of course firstly mengajar student itu sendiri. Bila diorang guna iPad saya untuk melukis, untuk belajar bahasa Inggeris. Sila antara objektif utama kami adalah untuk tingkatkan keyakinan mereka dalam bahasa Inggeris dan juga untuk exposekan mereka kepada digital literacy. Jadi itulah antara pengalaman yang saya ada dengan student-student saya. Selalunya kalau kita bercakap berkenaan pembelajaran bahasa Inggeris ini dalam kalangan anak-anak B40 ini, dalam kalangan mereka kadang-kadangnya malu, segan nak cakap bahasa Inggeris depan umum ini. Sebab takut salah pronounce, salah sebut nanti diketawakan pula. Jadi macam mana untuk kita mengenepikan stigma-stigma tersebut dan mendidik kepada mereka supaya terus berkeyakinan berbahasa Inggeris? Ya, betul. Pertama sekali bagi saya untuk tingkatkan keyakinan mereka, kita kena provide safe environment dulu. Saya kena selalu cakap kepada mereka, teacher tak marah, teacher tak hukum. Korang kena cuba je sentiasa cakap bahasa Inggeris. Jadi bila guru kita sebagai seorang pendidik ni teruskan beri mereka keyakinan dan juga motivation lah untuk encourage orang sentiasa berbahasa Inggeris, stigma-stigma tu akan diketepikan dan mereka pun akan jadi berani untuk bahasa Inggeris. Wah, maksudnya dekat situ adalah keyakinan, pupuk keyakinan dan kepercayaan mereka kepada teacher dulu. Kemudian baru mereka akan berani tunjukkan. Sebagai seorang pendidik tu kena. Pentingnya tu kan. Jadi macam Prof mungkin boleh kongsikan juga dari segi silibus yang diketengahkan untuk perbaiki ataupun memberanikan anak-anak ini untuk berbahasa Inggeris. Kita banyak melakukan custom untuk komuniti yang dipilih. So far kita ada Projek Pearl dalam 3 komuniti. Dia berkembang dari 2018, 2019 sampai ke sekarang ni. 3 komuniti berbeza, 3 modul berbeza. Jadi kami mengikut rentak anak-anak ni keperluan mereka, tapi kebanyakannya kita tidak seperti di sekolah. Kita tidak menggunakan textbook yang sebagainya. Kita bermain sketsa, puppetry, digital punya application. So kami nak mendekatkan mereka dan juga menambahkan minat dia tu. Bila dia datang tu, mula-mula tu memang mereka tu very very shy, takut, susah nak suruh bercakap tu susah, nak
memang berat sangat mulut. susah sangat. So jadi kami kena mula-mula bermain dulu. So banyak fokuskan kepada bermain, membina minat, rasa selesa. Itulah salah satu yang saya rasa yang kita sangat bersyukur itu mendapatkan kolaborasi dengan masjid-masjid yang ratanya karyanya mereka berminat untuk bekerjasama dengan kami, memberikan ruang prasarana dan kontak dengan sekolah, mencarikan anak-anak yatim atau asnaf untuk menjalankan projek ini. Contohnya yang terakhir ini ialah Masjid Jumhuriah. Nazirnya sendiri Ustaz Hashimi membantu kami. Jadi saya rasa benda kolaborasi dengan masyarakat itu penting. Betul. Kita tidak boleh berdiri dengan sendiri. Universiti. Mungkin ada juga yang bertanya, Doktor, mengapa memilih masjid untuk mengadakan ataupun melaksanakan projek Pearl ini? Jadi bagaimana dari segi sambutan masyarakat juga di dalam kalangan karya-karya masjid, Doktor? Sebenarnya masjid itu bukan ketetapan kami tahu. I think Almighty yang bertindak tu, plan dia itu. Bila mereka berminat untuk bekerjasama, dan kami pun rasa okey, venue diberi ialah masjid. Ruangnya lapang, bersih dan saya rasa orangnya juga positif untuk pembelajaran kan. Jadi kami menerima apa saja ruang yang diberi lah. Beggars cannot be choosers kan. So, jadi bila masjid itu memberi, yang itulah kita terima. So far so good. So far dah 2 masjid lah. So far dah 2 masjid, 1 dewan lapang sekolah. Okey, yang kami dapat tenang suasana ni kan sebenarnya kan Prof. Masya-Allah. Okey, jadi mungkin Tira boleh kongsi juga ialah sebagai ketua sukarelawan juga kan. Jadi masih lagi sebagai student. Dari segi pembahagian masa tu bagaimana? Terbeban ataupun perlu susun atur jadual dengan baik macam mana? Pertama sekali sebab saya sebagai seorang pelajar kenalah ada pembagian masa yang baik, pengurusan masa yang baik. Jadi personally macam mana saya uruskan masa saya untuk sentiasa fokus dengan akademik saya dan juga komit kepada program Pearl ni. Saya adalah jadual saya sendiri supaya tak clash. Contohnya saya ada meeting dengan sukarelawan dan juga saya kena attend kelas saya. Jadi kena ada jadual yang tetap tu supaya tak clash. Dan kedua, program Pearl ni diadakan pada setiap hari Sabtu. Jadi sebenarnya saya tak pernah ada masalah pun nak attend ke kelas saya dan juga saya nak berterima kasih kepada tenaga-tenaga pengajar di UM yang sentiasa memudahkan kerja-kerja saya. Memang mereka sentiasa membimbing dan juga support saya untuk keep going Hafizah. It's okay, we're fine with it. Keep going. Jadi sangatlah mudah bagi saya sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, Doktor, mungkin boleh kongsikan juga bagaimana harapan Doktor jugalah dalam projek Pearl ini, hala tuju untuk projek Pearl ini untuk dalam jangka masa yang akan datang bagaimana, sebab kita difaham sekarang ni ada 3 komuniti yang terlibat dan bagaimana perkembangannya selepas ini. Matlamat jangka panjang saya ialah untuk mengembangkan projek ini ke komuniti, lebih komuniti dengan daerah lain, negeri lain, negara luar kalau boleh. Dan saya nak melihat anak-anak miskin bandar ini kalau boleh di seluruh Malaysia itu diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama bersaing dengan anak-anak lain yang berkemampuan, lebih berkemampuan. Dan saya kira kalau ada yang berminat nak menaja ataupun untuk melebarkan sayap projek ini ke komuniti lain, boleh menghubungi saya. Email saya ada di website Universiti Melaya, Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Jadi saya berbesar hatilah dan bersyukur diberikan platform hari ini, pada hari ini oleh Selamat Pagi Malaysia untuk share lah, kongsi pengalaman. Alhamdulillah. Baik, kita dah tanya, kita dah tahu tentang program, silibusnya bagaimana dan mungkinlah ada kenangan-kenangan manis yang Prof ialah daripada tahun 2018 kan, pastinya ada kenangan yang mencuit hati ataupun kenangan manis bersama dengan anak-anak kecil ni. Anak-anak yang duduk di belakang tiang, tak nak join kawan-kawan. Ada juga. Walaupun kita dah berminggu-minggu, dia masih di belakang tiang tu, nak duduk sebelah dia pujuk tu. Itu merupakan challenge lah yang saya rasa macam apa lagi nak buat ni. Dia di belakang tiang tu juga. So beberapa minggu jugalah nak pujuk, nak bermain supaya dia sendiri datang kepada kita, tak boleh paksa, tak boleh marah, sendiri datang kepada kita. Itu sangat funny lah, saya rasa sangat challenging. Hafizah, bagi saya ada pernah sekali tu student saya dia melukiskan iPad saya tu dan dia macam berani nak tunjuk dekat saya lukisan dia tu. Bagi saya itu adalah kenangan manis untuk saya sebab compare untuk daripada first time saya jumpa diorang tu, beza sekarang tu keyakinan mereka makin tinggi. Jadi saya bangga tengok progress diorang tu. Itulah antara kenangan manis untuk saya. Nampak diorang progress. Alhamdulillah, seronoknya kan nampak bagaimana progress diorang kan. Macam Prof mungkin boleh kongsi jugalah, kita nak mendapatkan
kepercayaan kanak-kanak ni bukan mudah, Prof. Perlu ada psikologinya dari segi ambil hati mereka. Jadi bagaimana Prof tanamkan kepada tenaga pengajar semua untuk mendapat kepercayaan anak-anak kecil ni, akhirnya mereka boleh memberanikan diri untuk bertutur dalam bahasa Inggeris dan juga dalam masa yang sama berani untuk berkomunikasi antara sesama lain. Kena ada passion dengan persistence. Okey. Volunteer kita perlu ada passion dan persistence. Bila kita pilih volunteer tu, kita tengok sikap mereka, attitude mereka, kita pilih. Tak semua boleh menjadi guru ataupun volunteer yang boleh tahan. Betul. Konsisten. Dia boleh buat sekali. Ramai orang buat sekali, 2 kali. Tetapi mereka perlu melaluinya consistently over the weeks kan. Jadi mereka kena pay attention to each child. Lepas tu the passion, persistence tu perlu ada. So jadi kita selalu selepas habis setiap kelas tu mereka akan duduklah regroup, berbincang apa lagi, pelajar mana, which murid, apa kata mereka, kenapa mereka lakukan begitu, let's try this one. So itu penting. Itu penting as a teamwork lah antara volunteer kami lah. So far itu sudah menjadi darah daging kami. So far so good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ni setakat hari ini berapa ramai sukarelawan yang terlibat, Doktor? So far kalau each group tu kita ada dalam 3 atau 4. Jadi kita dah ada 3 group. Jadi kita dah ada dalam 9 yang ditrain lah, train untuk menjadi sukarelawan. Saya juga suka nak share, kongsi bahawa Project Pearl ni menghasilkan modul, dan modul ini boleh digunakan kalau berminat ya untuk komuniti lain yang berminat. Jadi kita bukan saja train 9 orang sahaja katalah, tapi kalau modul tu boleh dikongsi dengan lebih ramai masyarakat dan yang berkeperluan seperti begini, kita boleh kembangkan lagi lah. Dan saya harap lebih ramai sukarelawan dilatih untuk menjalankan aktiviti kesukarelawanan, bukan sahaja pergi dan just cuba. Sebab mereka, masa yang mereka beri untuk belajar itu penting. Jadi kita kalau dilatih atau menggunakan modul, mereka dapat mengajar dengan lebih baik. Lebih baik, betul. Macam Hafizah sendiri melihat kepada Project Pearl ini, bagaimana projek ini memberi satu nilai tambah kepada Hafizah, bukan saja sebagai seorang mahasiswa tapi juga sebagai seorang sukarelawan. Bukan sekadar mempelajari teori di dalam kelas tapi juga praktikal bersama dengan pelajar-pelajar di luar. Bagaimana? Saya bersyukurlah pertama sekali sebab Dr. Adelina beri saya peluang, bukan saja sebagai seorang sukarelawan tapi juga sebagai seorang ketua sukarelawan. Doktor bagi saya amanah tu. Bagi saya macam saya bertuah sebab saya boleh praktis, sebab saya sekarang tengah second year. Jadi saya dapat praktis teori tu first hand kepada pelajar-pelajar dekat Masjid Jumhuriyah ni. Jadi satu impact kepada saya sebab saya belajar in a way macam first hand lah, apa yang perlu tu. Maknanya saya memang apply apa yang saya belajar dalam kelas, apa yang doktor bincang kepada kami. Kawan-kawan saya mungkin tak dapat peluang macam saya. Jadi bila saya dapat peluang macam tu, saya boleh tengok sendiri macam mana cara pengajaran saya, macam mana saya nak tukar mungkin untuk lebih baik ke pengajaran saya. Saya dah dapat dulu pengalaman yang mahal ni, yang orang lain mungkin tak dapat. Betul kan, dan tempat lain mungkin tak ada kan, hanya di sini saja. Jadi Prof, bagaimana dari segi training untuk sukarelawan ataupun tenaga pengajar ni, berapa lama tempoh yang diambil? Tiada training. Bila mereka masuk first year, second year tu, mereka dah melalui silibus kami, kurikulum kami di Fakulti Pendidikan. Jadi kita tahu Fakulti Pendidikan dan programnya antara terbaik di Malaysia. Jadi anak-anak ni bila students seperti Hafizah ni, kita dah spot awal-awal mempunyai kelebihan dari segi skills, kemahiran dia dan cara dia hendak belajar tu, that kind of attitude lah. Jadi kita tanya berminat tak? Volunteer ni tak boleh paksa, kita tanya berminat tak. Jadi lepas dia kata berminat, kita kena explain, tunjukkan modul, discuss. Tapi mereka perlu melalui pengalaman itu sendiri. Dia tak boleh kita ajar saja, dia akan sendiri pick up secara sendirinya pick up skills apabila mereka melalui pengalaman itu sendiri. Tu kan? Memang tough untuk mereka mula-mula tu. Tak nak bersuara langsung. Macam mana nak buat, doktor? Macam mana nak buat? Tu kita discuss lah. So itu pengalaman saya rasa yang kami berikan kepada pelajar-pelajar di universiti, di Fakulti Pendidikan, supaya keluar dari kepompong classroom tapi pergi juga ke lapangan lah untuk menjalankan pengalaman seperti beginilah. Alhamdulillah. Pasti merupakan satu projek yang cukup memberi inspirasi kepada kita semua. Mungkin ada kata-kata akhir daripada doktor untuk ke masyarakat di luar sana, ataupun mungkin ada yang ingin bekerjasama dengan Project Pearl selepas ini, doktor. Yang ingin bekerjasama, silalah hubungi saya. Saya memang berminat dan besar hati kalau sudi untuk kita kembangkan program ini.
Dan saya saja nak ingatkan kita semua, kalau kita lihat keseluruhan di negara kita, ya, rakyat kita, jumlah peratusan anak-anak miskin bandar ini agak tinggi. Jadi kalau kita faham itu, kita tahu akan agak keciciran, ya, anak-anak rakyat Malaysia ini ada yang keciciran. Jadi kita perlu bantu dan memberikan ruang kepada mereka inilah. Itu sajalah yang saya niat di hati itu. Terima kasih. Alhamdulillah, niat yang cukup murni itu, Doktor, dalam kita memberi bantuan dari segi pendidikan kepada anak-anak B40 ini, khususnya anak-anak miskin Tegar ini, untuk kita memberi ruang mereka untuk belajar khususnya dalam bahasa Inggeris. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita yang cukup memberi inspirasi kepada kita pagi ini, kepada Dr. Adelina dan juga Hafizah, Ketua Sukarelawan Projek Pearl. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Dan juga para penonton semua, itu dia antara perkongsian yang cukup menarik dan beri inspirasi buat kita semua. Jadi sekiranya anda ada sebarang persoalan yang ingin bekerjasama dengan Prof, boleh terus ke website, ya, tadi, ya, website UM, insya-Allah boleh terus dapatkan alamat email doktor. Baik.